A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selesai peperangan Badar. Sekarang ini tajuk tentang peperangan Uhud. Peperangan dalam bahasa Arab panggil Ghazwah. So, Ghazwatu Uhudin. So, Uhud dia munsarif. Maknanya dia ada tanwin. Dia Ghazwatu Uhudin. Uhud, sebuah bukit yang terletak berdekatan dengan Madinah. Okey, tengok bukit Uhud tu. Kalau Uhud tu duduk sini, ni Jabal Uhud. So dia bertentangan dengan Madinah lah. So Madinah duduk bahagian area sini. Bahagian sini Madinah. So jadi mana tentera Islam tu dia mari daripada Madinah sini, pergi sini. So dia mari kat sini dekat bukit Uhud ni. Ni satu kawasan sini kita panggil satu lembah lah. Kaki bukit. So dia jadi Rasulullah akan berkemah di sini kawasan ni. Jadi peperangan berlaku orang musyrikin belah sini ni. Ini tentera musyrikin di sini. So Islam buat perkemahan di sini, kemudian dia buat perbarisannya di sini. Jadi perlawanannya antara ke sinilah. Ke sini ke sini. Kemudian tentera pemanah Rasulullah tu duduk sebelah sini. Bukit tu kita panggil bukit pemanah lah. Orang namakan bukit pemanah sekarang. Bukit sebelah sini. Jadi bila berlaku kekalahan di sini kan, kemenangan di sini, jadi yang sini tu meninggalkan pergi ke sini kan. Jadi kaum Quraisy tu, ketua panglima dia selain daripada Abu Sufyan ialah Khalid Al-Walid. So Khalid Al-Walid pintas kat sebelah sini lagi. So pintas kat sini dah tak ada orang kan, sini dah pergi nak ambil rampasan perang dan sebagainya tu. Itu yang dapat jadi kalah tu. So dia mari kat belakang ni. Sedangkan Rasulullah dah pesan dah, aku dah atur strategi ni, maknanya tentera yang ada sini ni ini bahagian pemanah kan. So Rasulullah tak nak mereka yang jaga bukit ni berpindah tempat. Walaupun menang kau kalah kan jangan. Sebab Rasulullah dah tahu dah, musuh jangan sampai musuh mari kat belakang ni. Serang kat belakang. Sebab Rasulullah dah buat strategi dah sini. So bila berkampung di sini, artinya belakang kita tu aja bukit je. Bukit Uhud je. So tak mungkinlah dia nak mendaki belah situ kan. So dia ada satu ruang je belah sini. Untuk masuk menyerang kaum muslimin. So bila yang tentera pemanah ni tak jaga, so Khalid bolehlah lalu kat ni. Sebab apa Rasulullah letak pemanah di sini? Sebab tentera muslimin dia tak cukup untuk lawan tentera berkuda di sini, 3,000 orang ni. So kita letak pemanah supaya mereka tak mari serang dengan banyaknya. Kan tentera Islam asalnya 1,000 orang ni 700, kemudian golongan munafik Abdullah bin Ubay dia buat lari 300. So tinggal lagi 700 ini. 700 tentera ada. Kemudian yang musyrikin 3,000 orang. Asalnya 1,000 orang muslimin, 300 pulang. Ikut Abdullah bin Ubay. So tinggal
3,700. Itulah serba sedikit tentang ni lah. Baru kita nampak peperangan tu macam mana berlaku. Ni yang gambar sekarang lah. Bukit Uhud sini. Okay, tempat dah jadi bangunan di sini kan. Ini wadi lah asalnya. Tanah rata. Itu dipanggil tempat berlakunya peperangan. Yang ni yang Jabalul Rumah ni. Tempat tentera Islam, tentera pemanah duduk belah sini. Orang macam-macam orang buat gambar. Ini pun sama juga. Ini gambar sekarang lah. Ini bukit pemanah. Bukit tentera pemanah duduk sini. So belakang tu Uhud. Ini tengok daripada atas lah zaman sekarang ni. Ini kubur syuhada Uhud. Ini bukit dia tadi. Bukit tentera pemanah. Okey, yang ni sama dengan yang tadi jugalah. Maksudnya Rasulullah tadi berkampung di sinilah, berkemah di kawasan kaki bukit. Kaki bukit, kawasan rata sikit dekat dengan wadi tu. Kemudian barulah boleh berperang antara musyrikin, saf muslimin sebelah sini, saf musyrikin sebelah sini. Kemudian Khalid nanti dia pintas kat belah sini. Mari kat sini. Jabal dulu dia panggil Jabal Ainain. Jabal rumah tu. Jabal pemanah tu. Ni kan. Dulu dia panggil Jabal Ainain. So wadi sini ada wadi Qanat. Ni yang zaman sekarang lah orang pergi ziarah-ziarah kan. Ini yang ni bukit pemanah ni. Yang ni yang dalam kitab kita sebut sekarang ni. So Rasulullah dia kata Rasulullah berhenti di Syam. Syam ni kaki bukit lah. Sini. So sini kawasan wadi lah. Kawasan wadi. So berkemah di sini. Kemudian buat perbarisan di sini. Menentang musuh belah sini kan. So musuh waktu tu ada Ikrimah. Semua tentera-tentera dia, kepala-kepala dia, anak-anak, saudara mara, keluarga terapat, mereka yang meninggal dunia dalam peperangan Badar. So mereka datang untuk tutup bela lah. So antara dia Ikrimah kan, anak Abu Jahal, Jabal Rumah sini, Khalid. Okay, itu gambaran sedikit tentang kawasan Uhud, kawasan peperangan Uhud. Jadi yang pertamanya adalah tentang tajuk tentang semangat. Semangat bahasa Arab panggil Al-Hamiyah. Al-Hamiyatu. So, semangat jahiliyah. Al-Hamiyatul Jahiliyah. Jahiliyatu. Semangat jahiliyah ni kerana kalah ni kan. Kalah dalam peperangan Badar ni ada semangat lagi. Semangat untuk bela. Dan juga akzu. Akzu asalnya makna mengambil. Asak tutup bela. Mengambil tutup bela. Penuntutan bela. Membalas dendam. Lamma apabila asaba yusibu. Fi'il majhul dia usiba. Apabila terbunuh. Apabila terbunuh. Asalnya makna ditimpa. Ditimpa musibah. Ditimpa kecelakaan. So kalau cedera pun kita guna usibah. Tengok keadaan lah. So kalau mati, maksudnya usibah di sini ditimpa oleh kematian. So apabila ditimpa kematian, ataupun apabila terbunuhnya, sonadi. Pemimpin yang berani. Kalau pemimpin biasa tu kita panggil Rais. Tapi kalau sonadi ni dia pemimpin tapi jenis yang berani. So apabila terbunuhnya pemimpin-pemimpin Quraisy yang berani. Quraisy. Sonadi pada hari Badar kan. Zaraf. Kita baca dengan nasab lah. Yauma. So Yauma Badrin. Hari Badar. So sini atah kepada usibah. Lamma usibah. Lamma raja'a.
So apabila pulanglah, so yang terbunuh tu terbunuh, kemudian saki baki tentera itu akan pulang kan, pulang ke Mekah. So waraja'a, dan apabila pulangnya fullu, so fullun saki baki, saki baki mereka, saki baki mereka yang pergi berperang tu pulang ke ila Makkah, pulang ke Mekah. So jawab kepada lama ni, so apabila makalah sini kan, so apabila terbunuhnya tentera pemimpin-pemimpin Quraisy yang berani pada perang Badar, dan apabila pulangnya saki baki mereka ke Mekah, maka azuma, menjadi besarlah. Terjemahan lafzi dia menjadi besarlah al-musabu, musibat ke atas mereka, alaihim. Maknanya azuma ni bertambah dia, menjadi besar, ini bertambah. So bertambahlah musibah ke atas mereka. Tapi kalau terjemahan moden dia dah jadi, kalau azuma ala ni dia dah jadi menyakiti. Jadi musab tu musibah kan. Jadi musibah itu telah menyakiti mereka. So, telah menyakiti mereka. Musibah yang menimpa mereka tu, kekalahan dan juga kematian pemimpin telah menyakiti mereka. Sakit tidak terperinya. Bila sakit, nak tutup bela lah kan. Lalu mereka pun masya. Wa masya, dan pergilah rijalun, beberapa orang lelaki yang mana usiba, telah terbunuh. Sebab kita kata tadi, kita terjemah atas tadi, terbunuh kan. Lelaki-lelaki yang telah terbunuh, bapa-bapa mereka, aba'uhum, dan juga anak-anak mereka, abna'uhum, dan juga yang jenis saudara mara yang terbunuh, wa ikhwanuhum. So dalam kitab sejarah tu dia detailkanlah sedikit nama-nama lelaki yang dimaksud yang pergi jumpa Abu Sufyan tu ialah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal kan. Safwan bin Umayyah. Ini tiga ni disebut, dan dia kata hak lain tu dan lain-lainnya. Fakallamu, lalu mereka pun bercakap. Kallama yukallimu, mereka bercakap dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan yang bawa ketua tijarah, ketua perniagaan yang dibawa ke Syam, yang pulang daripada Syam, yang kerana kafilah dia lah tercetusnya peperangan Badar. So mereka semua tu pergi jumpa Abu Sufyan. Kenapa jumpa Abu Sufyan? Kerana mereka nak minta dengan Abu Sufyan harta perniagaan yang Abu Sufyan bawa hari itu, minta supaya digunakan untuk sebagai harta untuk menuntut bela atas kekalahan peperangan Badar. Jadi sebagai inilah sumber keuangan lah untuk menuntut bela. So fakallamu, so mereka bercakap dengan Abu Sufyan, wa man kanat lahu fi tilkal iri tijaratun. Bercakap dengan Abu Sufyan dan mereka yang ada saham perniagaan dalam kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. So bercakap dengan Abu Sufyan dan mereka yang kanat lahu, memiliki, mereka yang memiliki fi tilkal ir, dalam kafilah tersebut memiliki tijaratun, memiliki perniagaan. Fasta'anu, ista'ana yasta'inu,
minta tolong lah. So mereka meminta bantuan bihadal mal, dengan harta ni. So minta bantuan ala untuklah kan. Fasta'anu ala untuk harbi, memerangi. Untuk memerangi kaum muslimin. Ala harbil muslimina. So nak perang pun macam sekarang, nak perang nak kena beli senjata juga kan. So nak kepada duit jugalah, nak beli senjata, nak beli makanan, nak beli kuda, nak beli unta, segala kelengkapan perang, nak beli panah, nak beli baju besi. So harta-harta itu nak akan dijual untuk dapatkan duit untuk beli persenjataan. Lalu kan fa'alu, lalu mereka melakukannya. Fa'ala yaf'alu, melakukan. Artinya semua setuju dan bersedia untuk memberikan harta itu untuk peperangan. Wajtama'at, ijtama'a yajtami'u, berkumpullah. Wajtama'at, Quraisy muannas ni pakai ta. Wajtama'at Quraisyun, berkumpullah Quraisy li untuk harbi, memerangi. Syu'ara-syu'ara, penyair-penyair meniupkan semangat kepada annas, manusia sekaliannya, dengan syair-syair mereka. Bisyi'rihim. Wa atharu, mereka membangkitkan fihim, di kalangan mereka, pada mereka artinya, di kalangan mereka, al-ghairah. Ghairah, kegairahan dan juga semangat. Wal hamiyah. Wal hamiyata. Okey, bila semua dah sedia, semua dah bersemangat, lalu mereka pun keluarlah, berangkat ke Madinah. Wa kharajat, dan keluarlah Quraisyun, kaum Quraisy, pada fi muntasifi Syawalin. Muntasif, pertengahan. Tengok tu ada kan, kalau kita buang mim, buang ta, tinggal nun safra, maknanya nisf, separuh. So jadilah pertengahan. Pada pertengahan bulan Syawal. Peperangan Uhud ni berlaku pada bulan Syawal. Sanata, pada tahun ni zaraf. Sanata mudhaf ilaih, sanata tahun salasin. Sanata salasin, tahun yang ketiga hijrah. Salasin lil hijrah. Tahun ketiga milik hijrah, kepunyaan hijrah, bukan kepunyaan Masihi, kepunyaan hijrah, bulan hijrah. Tadi kan kharaja tadi, kharaja bi, bersama-sama dengan abnaiha, anak-anak mereka. Ha tu refer kepada Quraisy lah. Anak-anak mereka, dan keluar bersama dengan waman, dengan mereka yang taba'ayu tabi'u, mengikuti Quraisy. Mereka yang follow Quraisy dalam kalangan minal qabaili, dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. So maknanya yang keluar tu di kalangan saudara mara mereka, anak-anak, dan juga kabilah-kabilah yang tabi' kepada Quraisy. Wa kharaja, dan keluar juga sadatun, mudhaf ilaih, sadatu Quraisy. Sayyid jamak dia sadah, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua. Telah keluar ketua-ketua Quraisy bi, dengan membawa azwajihim, isteri-isteri mereka. Bi azwajihim, pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua Quraisy telah keluar membawa bersama
isteri-isteri mereka. Kemudian mereka menujulah aqbalu. So, mereka menuju ataupun mereka mara. Mereka menuju ke Madinah ataupun mara ke Madinah sehinggalah hatta mereka berlabuh nazalu berteduh berhenti di depan muqabilah berhadapan dengan Madinah muqabilal Madinati. So ini zaraf lah kan, kita baca dengan nasab tu, maknanya isim makan tempat ni. Di mana dia berhenti, opposite tu. Muqabilah al-Madinah. Dia mari sini dulu lah. Mari duduk sini kat Madinah ni. Lepas tu barulah mereka pergi balik. Menuju ke sini. So, maksudnya bila dia orang mari duduk ni Madinah sini, mari duduk kat sini kan. So, bila mari duduk sini, so kaum muslimin ni ada chance untuk berperang dengan mereka tu macam mana? Sama ada mempertahankan diri, biar mereka masuk, ataupun kita keluar, ajak berperang di luar. So, sahabat-sahabat pun ada dua kumpulan di sini. Satu yang bersetuju, Rasulullah pun sendiri nak mempertahankan perang tu duduk di Madinah. Tapi golongan Ansar yang tak berperang Badar tu, mereka pun yang tak sempat pergi perang Badar. So mereka pun nak mati syahid juga. So dia kata mari kita pergi perang. Ini peluang kita perang. So oleh kerana ramai sangat tu yang nak keluar, so Rasulullah pun ikut cadangan tu. Sebab itulah keluar semula. Abdullah bin Ubay, dia pun sama dengan Rasulullah juga. Dia nak berperang duduk dalam ni. So bila Rasulullah buat keputusan untuk keluar, so dia pun kecewa, Abdullah bin Ubay. So dia kata Rasulullah tu ikut orang Ansar, tak ikut aku. Sebab tu dia tarik diri tu 300 orang. So wakana, dan adalah min ra'yi, daripada pandangan, opinion Rasulullah ialah, so kana punya isim di sini, dan adalah pandangan Rasulullah. Kalau kita tak nak terjemah, nak serabut-serabut, jangan ada min tu, tak payah terjemah. Dan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yuqima. Yuqina menetap. Bahawa kaum muslimin akan menetap. Aqama yuqimu. Aqama yuqimal muslimuna, menetap di Madinah. Aqama bil Madinati. Dan wayada'uhum, dan membiarkan mereka, meninggalkan mereka. Wada'a yada'u, membiarkan, meninggalkan. So membiarkan kaum Quraisy duduk situ. Biarkan mereka mari, tak apa. Ini pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya ayat, dan adalah tinggalnya kaum muslimin di Madinah dan membiarkan kaum musyrikin dengan keadaan mereka itu adalah termasuk pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khabar muqaddam lah. Min tu khabar khabar muqaddam. So isim kananya ni lah an yuqima al-muslimun. Fa in, maka jika dakhalu, mereka dakhala ala, boleh bermasuk masuk, boleh bermasuk menyerang. Maka jika mereka masuk menyerang, so, dakhalu alaihim, menyerang, attack mereka, menyerang masuk ke atas kaum muslimin, maka waktu itu qataluhum, kaum muslimin akan memerangi mereka fiha, di dalam Madinah. Fiha, dalam Madinah. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha yakrahu. So yakrahu, Rasulullah tak suka
Rasulullah tak suka untuk al-khuruja, untuk keluar daripada Madinah. Sebab ada satu pihak lagi di kalangan kaum muslimin tadi memilih untuk berperang di luar. Wa kana, dan adalah ra'yu, pandangan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, ketua para munafik, ialah ma ra'a, ini alladhi lah ya, ma ni. Pandangan Abdullah bin Ubay adalah yang alladhi ra'a, apa yang dilihat oleh Rasulullah juga. Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'a itu maknanya berpandangan. Apa yang Rasulullah lihat, maknanya apa yang Rasulullah pilih. So bila pandangan Rasulullah dengan pandangan kaum, dengan Abdullah bin Ubay itu sepakat, maka berkatalah faqala rijalun, beberapa orang lelaki di kalangan minal muslimina. Maksud muslimin sini ialah kaum Ansar. Min, di kalangan mereka. So, min man. So di kalangan mereka yang kana, adalah mereka itu fatahu badrun. Fata yafutu, terlepas. Yang terlepas peperangan Badar. Fatahu badrun. Asal terjemahan lafzi dia yang adalah peperangan Badar itu telah meninggalkan dia. Peperangan Badar telah meninggalkan dia. Lostkan dia. Mereka sinilah. Hu ni refer kepada man dia. So kalau kita terlepas, dia akan guna fatani lah. Fatani. Kita tu jadi maf'ulun bih untuk bahasa Arab. Kalau guna perkataan fata, kita terlepas. Fata. Jadi maksudnya perkara tu yang menyebabkan kita terlepas lah asalnya. Perkara itu telah menyebabkan kita terlepas. Ini Badar telah menyebabkan dia terlepas. Jadi terjemahan tak boleh macam tu lah kan? Terjemahan artinya orang yang terlepas peperangan Badar. So di kalangan orang yang terlepas dalam peperangan Badar, ya Rasulullah, faqala. Mereka berkata, apa yang mereka kata? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhruj. Kalau kita sambung, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhruj. So kalau duduk bersendirian, ukhruj, keluarlah, bina, bersama dengan kami, ataupun bawalah kami keluar. Bawalah kami keluar ke ila a'daina. Keluar, bawalah kami kepada musuh-musuh kami. Ataupun keluarkanlah kita, betul lah, keluarkan kita kepada musuh-musuh kita. So kalau kamu bawa, wahai Rasulullah, kalau kamu bawa kami, nescaya la yarawna, mereka tidak akan melihat. Asalnya yarawna plus na. So mereka tidak akan melihat kita. Mereka tidak akan melihat kita. Tadi kan saya baca nescaya. So kalau nescaya artinya ada jazam lah situ. So jazam kena buang nun. So bila buang nun jadi ya raw saja. Ya rawna. Sebab apa? Sebab kita ada sini fi'il amar ni. Amar ni kita panggil talab. So bila ada talab, dia macam syarat dengan jawab syarat. Sama dengan in. Jika sekian, maka sini. In tazhab, jika kamu pergi, aku pergi. Azhab. Mati-mati sini kan. Jazam. So belah sini, belah ukhruj ni, kira belah sinilah.
So belah yang la yarawna ni belah sini. So jawab kepada syarat. Yang ini jawab kepada talab. So mula-mula dia kata keluarlah ya Rasulullah. Keluar bawa kami bersama. So kalau kamu, kita kena buat andaian, kalau, sebab kita kata sini kalau kan, jika kan, in kan. So keluarkan kami. So kena tambahkan jika. So jika kamu keluarkan kami, nescaya lah sini. Nescaya mereka tidak akan melihat kita ni, anna, bahawa kita ni, la yarawna anna, bahawa kita jabunna, gerun. Kita gerun kepada mereka. Itu terjemah ya, kepada. Jabuna. Gerun. Pakai an lah, gerun kepada. Takut kepada. Kecup perut. So agar mereka tidak melihat bahawa kita ni takut kepada mereka. Gerun kepada mereka dan juga kita lemah. Wa da'ufna. Da'ufa yadu'ufu. Fa'ula yaf'ulu. Wa da'ufna. Ini fi'il. Fa'ula. Falam yazalu. Falam yazalu. Maka mereka lam yazal terus menerus. So mereka terus menerus. Mereka tak henti-henti. Mereka tak putus-putus. Bi dengan, mana duduk bersama dengan Rasulullah. Bi Rasulillah. Duduk tu artinya minta dengan Rasulullah nak keluar tu. Tak berganjak daripada situ. Sehinggalah Rasulullah bila mereka duduk situ tak mahu keluar, Rasulullah fahamlah bahawa mereka ni memang nak pergi perang lah. So Rasulullah pun, hatta sehinggalah Rasulullah pun bersetuju, hatta dakhala, sehinggalah Rasulullah masuk, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah baginda. Baitahu. Baita maf'ulun bih. Dakhala baitahu. Masuk ke rumah baginda. Fala bisa. Maka Rasulullah pun la bisa yalbasu. Pakai baju besi dia, baju perang dia, kita panggil la'mah. La'matun. La'mah. So Rasulullah pun memakai la'matahu. Baju besinya. Asalnya la'mah digunakan sebarang alat kelengkapan perang. Tapi dalam konteks ni, Rasulullah pakai baju. Baju besi. Bawah tu dia tulis dara'. Baju besi dia. Wa nadima. Jadi sahabat tu faham seolah mereka memaksa Rasulullah. Sampai begitu sekali. Sepatutnya kena, bila Rasul sendiri buat pilihan macam tu, sepatutnya mereka kena akul lah kan. Wa nadima. So dari bayandamu, menyesal. Wa nadimal ladzina qtarahu. Iqtaraha yaqtarihu. Mencadangkan. Mereka yang mencadangkan apa? Mencadangkan keluar. Al-khuruja. So mereka yang mencadangkan keluar telah menyesal. Faqalu, lalu mereka pun berkata kepada Nabi, istakrahnaka. Ni jangan asing-asing tau. Ini sekali ni, bukan hunaka. Istakraha. Barulah masukkan na sini. Istakraha asalnya kan? So kalau kata kami memaksa, istakrahna. Istakrahna. Ka. So kami telah memaksa engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walam yakun zalika lana. Yang demikian itu, zalika kan? Lam yakum bukan. Lana milik kami. Apa maksud dia? Yang demikian itu bukan milik kami. Yang demikian yang dimasukkan di sini ialah niat tadi. Niat paksa tadi. So, paksaan itu bukan milik kami. Maknanya kami bukan memaksa. Bukan niat kami. Bukan niat kami. Lam yakun zalika lana. Bukan niat kami nak paksa engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun berkata kepada Nabi, fa in jika, maka jika kamu kehendaki ya Rasulullah, fa in syi'ta, kalau kamu nak semula ya Rasulullah, kamu tak usah pergilah, kita duduk sini ajalah. Kamu duduk sini ajalah, duduk Madinah. So fa in syi'ta faq'ud. Maka hendaklah kamu duduk semula ya Rasulullah di Madinah, tak payah berangkat. Sallallahu alaika. Ini doa aja kan? Kemudian Rasulullah jawab balik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau Nabi ni dia kata, kalau dia dah pakai pakaian perang, dia tak mundur balik dah. So ma yang bagi, imbara yang bagi sepatutnya. So ma yang bagi tidak sepatutnya, tidak seharusnya. Li nabiyyin, bagi setiap nabi. Tidak sepatutnya bagi setiap nabi, iza labisa, apabila dia memakai la'matahu, baju perang dia, so tidak sepatutnya ayyadha, ini fa'il kepada ma yang bagi ni. So tidak sepatutnya ayyadha'aha, dia meletakkan baju perang dia tadi semula. Ayyadha'aha, meletakkan semula artinya membuang semula pakaiannya, hatta sehinggalah dia akan pergi berperang dengan baju itu. Hatta yuqatila. Qatala yuqatilu, sehinggalah dia pergi berperang. Sehinggalah dia berperang. Okey, sekarang ini dah keputusan, pada macam mana pun Nabi kena keluar. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun keluar. Fi di sini makna ma'ah, bersama. Kan kita belajar Mughni Labib. Fi boleh makna ma'ah. So Rasulullah pun keluar bersama-sama dengan, sebab tak mungkin kita kata sini Rasulullah keluar dalam, boleh juga tapi kena majazi lah. So dalam tu dalam kumpulan. Rasulullah ada dalam kumpulan 1000 tu. So wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1000 orang min dalam kalangan ashabihi, sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka pun menuju ke Uhud ni. So falamma, apabila kanu mereka berada bisyauti, di suatu tempat yang nama dia Syaut. So Syaut tu between Madinah. Bisyauti yang terletak between Madinah and Uhudin. Bainal Madinah wa Uhud. So bila mereka berada di Syaut yang mana terletak antara Madinah dan Uhud, maka in hazala. Bukan kha ni. In hazala. In hazala. In hazala yanhazilu, terputus. Asalnya makna terputus. Terputus daripada Nabi SAW. Siapa yang terputus tu? Abdullah ibn Ubayyin. Bersama-sama dengan sulusi 1/3 An-Nasi. So 1000 daripada 1/3 maknanya 300. So 300 bersama-sama dengan dia. So kita kata sini in khazala maknanya keluarlah.
Terputus di mana? Keluar. Kharaja, telah keluar daripada rombongan Rasulullah tadi, Abdullah bin Ubay bersama-sama dengan 1/3 di kalangan di kalangan tentera tadi. An-Nas. Waqala, dan Abdullah bin Ubay kata. So dia beri alasan kepada, dia pujuk 300 orang lagi tu kan. Dia kata dia ikut mereka tu. Dia kata ata'a yuti'u. So Rasulullah ikut, patuh, menurut kehendak mereka Ansar tu yang nak keluar. So ata'ahum. So dia Muhammad ni ikut mereka. Dia tak ikut aku, dia asani. Dia tidak mengikuti aku, tidak menuruti kehendak aku. Asa maknanya derhaka, tak nak ikut kan. So yang ni ata'a makna ikut, asa makna tidak ikut. So dia mengikuti kehendak mereka dan dia tidak mengikuti kehendak aku. Wa asani. Nah itulah cerita serba sikit tentang perang Uhud. Hari ni kita sikit-sikit je lah dulu. Kita ulang sikit lagi. Peperangan Ghazwatul Uhud, peperangan Uhud, semangat jahiliah dan juga penuntutan bela. Menuntut bela. Walamma usiba, apabila terbunuhnya pemimpin-pemimpin Quraisy yang handal-handal itu, yang hebat-hebat, yang berani, Yauma Badrin, pada hari Badar, dan apabila pulangnya baki dari kalangan mereka ke Mekah, maka azuma al-musabu alaihim. Musibah yang menimpa mereka itu semakin menyakitkan hati mereka. Lalu wa masya rijalun, berjalanlah, pergilah beberapa orang lelaki yang mana bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka telah terbunuh dalam peperangan Badar. Lalu mereka pun bercakap dengan Abu Sufyan yang merupakan ketua kafilah yang menyebabkan tercetusnya peperangan Badar. So mereka bercakap dengan Abu Sufyan dan mereka yang memiliki harta perniagaan dalam kafilah tersebut. Fasta'anu bihadzal mal, mereka meminta bantuan dengan harta yang mereka miliki itu ala harbi, untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Fafa'alu, mereka melakukan apa yang diminta. Wajtama'at Quraisy, maka Quraisy pun berkumpul li harbi Rasulillah, untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harrada syu'ara'u an-nas, penyair-penyair musyrikin Mekah telah meniupkan semangat manusia-manusia di Mekah bisyi'rihim, dengan syair mereka, wa atharu, dan mereka membangkitkan kegairahan untuk berperang dan semangat untuk berperangan di kalangan mereka. Lalu dan keluarlah Quraisy ke Madinah fi muntasifis Syawal, pada pertengahan bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Keluar bersama-sama dengan anak mereka dan juga kabilah-kabilah yang mengikuti mereka. Keluar juga pemimpin-pemimpin Quraisy bersama dengan isteri-isteri mereka. Mereka menuju ke Madinah sehinggalah mereka berhenti, berkemah, berhadapan dengan kota Madinah. Sebelum tu Rasulullah dah mesyuarat, dan Rasulullah kirim Abbas untuk perhatikan apa hasrat Quraisy. So Rasulullah tahu kedatangan Quraisy untuk menyerang Madinah, maka Rasulullah decide lah di kalangan sahabat, kita duduk bertahan di Madinah sahaja. So wa kana min ra'yi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah an yuqimal muslimun, kaum muslimin akan berada di Madinah, akan tinggal di Madinah dan membiarkan kaum musyrikin di luar kota Madinah. Jika mereka masuk menyerang mereka, maka dikala itu kaum muslimin akan memerangi mereka di dalam Madinah. Dan Rasulullah tidak memilih ataupun tidak menyukai untuk keluar, memilih untuk keluar. Rasulullah tidak menyukai
pilihan untuk keluar daripada Madinah. Dan kebetulan dia kata pandangan Abdullah bin Ubay. Pandangan Abdullah bin Ubay adalah seperti apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Maknanya berperang dalam Madinah. Lalu dia berkatalah beberapa orang di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum Ansar, di kalangan mereka yang terlepas untuk menyertai peperangan Badar, mimman kana fatahu badrun, mereka kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhruj bina, keluarlah bersama-sama dengan kami untuk berhadap dengan musuh-musuh kami. Nescaya kalau kamu keluar, la yarawna, mereka tidak akan melihat kita, atau mereka tidak akan melihat kami, bahawa kami ini takut kepada mereka, gerun kepada mereka, dan kami ini lemah. So mereka tidak henti-henti, mereka berterusan, mereka tidak berganjak, duduk bersama dengan Rasulullah, sehinggalah Rasulullah masuk ke dalam rumah baginda. Lalu Rasulullah pun memakai palabisa, pakaian perangnya. Apabila mereka melihat Rasulullah SAW terpaksa, maka mereka pun menyesal. Menyesallah mereka yang mencadangkan untuk keluar berperang di luar Madinah. Mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, istaqrahnaka, kami telah memaksa kamu ni. Walam yakun zalika lana, kami tidak berniat untuk memaksa kamu. Kalau kamu inginkan ya Rasulullah, fa in syi'ta faqud, maka kembalilah semula duduk di Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun jawab, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yada'aha hatta yuqatila. Tidak seharusnya, tidak sepatutnya bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya, dia membuangnya semula sehinggalah dia menyertai dalam peperangan tersebut ini, sehinggalah dia berperang. Maka Rasulullah pun keluar bersama-sama dengan 1,000 orang sahabat. Apabila mereka berada di suatu tempat bernama Syaud yang terletak antara Madinah dan Bukit Uhud, maka keluarlah Abdullah bin Ubay. Ataupun Abdullah bin Ubay memutuskan diri dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersama-sama dengan 1/3 lagi, 1/3 daripada mereka yang menyertai pasukan Rasulullah, iaitu seramai 1,000 orang. So 300 orang telah keluar bersama dengan Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay berkata kepada kumpulan dia tu, sebab kita keluar ni kerana Muhammad tu mengikuti kehendak mereka, ata'ahum, dan tidak mengikuti kehendak aku. Wa asani. Wallahu a'lam bis-shawab.